Akhirnya Tucker Carlson telah mendedahkan kepada dunia kejutan besar bahawa beliau akan melancarkan parti politik ketiga untuk cuba bersaing dengan Demokrat dan Republikan. Tetapi seperti biasa, Tucker Carlson sedang berbohong. Dan ada sesuatu lagi yang sedang berlaku di belakang tabir yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Tetapi pertama sekali, laporan yang baru sahaja dikeluarkan ini. Tucker Carlson berkata beliau akan memulakan parti politik baharu selepas berpisah dengan Trump dan GOP. Podcaster konservatif itu berhasrat untuk memulakan parti ini selepas menolak Presiden Trump dan Parti Republikan berhubung perang Iran. Saya akan membantu membina parti ketiga, kata Carlson dalam satu temu bual. Harus ada usaha yang jujur untuk mencari apa yang memberi manfaat kepada negara. Oleh Tucker Carlson yang mempromosikan undang-undang syariah, sosialisme, fahaman kiri, dan semua perkara buruk yang telah merosakkan Amerika. Tetapi jangan ambil peduli tentang itu. Mari kita lupakan perkara itu seketika. Inilah lelaki itu, sudah tentu, yang tahu apa sebenarnya yang memberi manfaat kepada Amerika. Bekas host Fox News itu berhujah bahawa apabila melibatkan dua isu yang beliau anggap paling penting untuk rakyat Amerika, iaitu peperangan dan kewangan, Demokrat dan Republikan bersatu padu dan sehaluan antara satu sama lain. Betulkah? Pergi lihat DSA sekejap yang sedang memenangi kerusi Demokrat di seluruh Amerika. Kemudian beritahu saya jika anda rasa itu kedengaran sedikit pun konservatif. Saya akan beritahu rahsianya. Ia memang tidak. Tetapi Tucker Carlson, sekali lagi, sedang melakukan sesuatu yang sangat manipulatif yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Ia bukan demokrasi, katanya ia adalah parti tunggal yang menyamar sebagai demokrasi dan ia perlu dipecahkan serta akan wujud parti ketiga. Dan saya akan lakukan segala yang saya mampu untuk merealisasikannya. Bulan lalu, Carlson memberitahu podcast Comedy Central bahawa tiada peluang dia akan menyokong GOP selepas perang ini. Carlson, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang Republikan seumur hidup, berhujah bahawa pentadbiran Trump telah mengkhianati AS dengan berperang dengan Iran akibat tekanan dari Israel. Sudah tentu. Entah bagaimana juga perkara ini masuk dalam cerita. Pada ketika ini, bagaimana saya atau pengundi Amerika boleh menyokong parti politik yang tidak setia kepada Amerika Syarikat dan meletakkan kepentingan negara asing melebihi rakyatnya sendiri? Dia berkata, adalah mustahil untuk mengundi orang seperti itu. Penganalisis politik lama itu mencadangkan bahawa parti barunya akan memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat Amerika di atas segala-galanya. Sudah tentu, kerana Tucker Carlson sangat miskin dan sebenarnya tidak benar-benar menghadapi kesusahan. Anda tahu, maksud saya jika anda memperoleh $60,000 setahun, anda dipandang rendah. Jangka hayat anda telah menurun dan janji untuk kehidupan anak-anak anda mungkin sudah tiada. Tiada siapa yang nampaknya peduli. Ia bukan pun satu faktor. Apa? Saya secara rasmi tidak peduli tentang Hamas. Kerajaan AS sepatutnya meletakkan kebajikan rakyatnya sendiri sebagai keutamaan utama. Namun begitu, Carlson mencadangkan penyokongnya tidak sepatutnya mengharapkan untuk melihat beliau di kertas undi dalam masa terdekat. Saya tidak mahu menjadi calon. Beliau berkata, secara bergurau dalam satu temu bual sebelum ini, beliau sangat tergoda untuk berkata, saya bertanding atas tiket pro-patriarki hanya untuk memastikan saya tidak mendapat peminat baru. Sejak perpisahannya dengan Trump, Presiden telah merujuk kepada Carlson sebagai seorang gila dan orang bodoh yang melambai-lambai tangan. Dia seorang lelaki yang sudah hancur, kemudian dia dipecat dari Fox dan dia tidak pernah sama lagi. Mungkin dia patut berjumpa pakar psikiatri yang baik. Saya tidak pasti sama ada pakar psikiatri yang baik boleh membantu Tucker Carlson pada ketika ini. Saya rasa lelaki itu sudah tidak dapat dibantu lagi. Dia memang jelas sekali taksub untuk menjadi tumpuan utama. Dan dia langsung tiada masalah moral untuk menyebarkan idea-idea paling berbahaya demi mendapatkannya. Tapi awak sudah pun tahu pendapat dan pandangan saya tentang betapa gilanya Tucker Carlson. Sebab awak dah lama ikut pushback ini. Jadi kalau awak belum lagi, selamat datang dan tekan butang langgan serta loceng pemberitahuan dan suka video ini. Selamat datang, sekarang awak adalah sebahagian daripada gerakan untuk melawan kegilaan ini. Tapi. Seperti yang saya katakan di awal video ini, nampaknya ini cuma seperti satu topeng untuk sesuatu lain yang sedang berlaku. Sesuatu yang, alhamdulillah kepada Ben Shapiro, yang boleh menerangkannya dengan sangat baik. Jadi beginilah, saya harap Tucker melancarkan parti ketiga. Kenapa? Sebab ia akan hancur. Parti ketiga akan hancur. Saya memang ingin melihat satu referendum yang jelas tentang pandangan Song Sang Tucker. Tapi dia tidak akan buat begitu. Itu sebenarnya bukan permainannya. Inilah permainannya. Tucker nampak bahawa Republikan mungkin akan menghadapi tahun 26 yang buruk. Apa yang dia mahu ialah untuk mengatakan bahawa sebab Republikan mengalami tahun 26 yang buruk adalah kerana mereka telah mengasingkan orang penting seperti dirinya. Dan oleh itu, jika anda ingin menang pada tahun 28, anda perlu mengubah keseluruhan arah pembuatan dasar parti kembali ke arah Tucker Carlson. Tucker bukan melancarkan parti reformasi, Tucker sedang melancarkan DSA atau TSA, yaitu Tucker Sosialis Amerika. Matlamat beliau adalah supaya Republikan kalah pada tahun 2026. Dia mahu Republikan kalah. Maksud saya, dia tidak menyembunyikan niatnya di sini. Dia telah berkata dia tidak akan mengundi Republikan. Dia mahu Republikan kalah. Dia berada di sini untuk melemahkan semangat golongan konservatif sebelum tahun 2026. Itulah matlamatnya. Lagi teruk prestasi Republikan, semakin Tucker boleh cuba berpura-pura bahawa sebab Republikan kalah adalah kerana mereka mengecewakan pengundi seperti Tucker Carlson. Sekarang, sekali lagi, realitinya ialah jika Republikan kalah pada tahun 2026, akan ada banyak faktor. Ia adalah pilihan raya luar musim. Trump tidak popular.
Dan memang sudah tidak popular selama setahun pada ketika ini. Tetapi, jika Republikan tidak berjaya pada tahun 2026, ya bukan kerana Tucker dan 5 rekannya tidak mengunci Republikan, tetapi itulah keseluruhan permainannya. Keseluruhan permainannya adalah untuk berkata, saya melancarkan parti ketiga kerana terdapat begitu banyak kemarahan. Terdapat begitu banyak rasa tidak puas hati, sehingga parti ketiga saya menjadi satu kuasa yang sah dalam politik Amerika. Tetapi dia tidak akan melakukannya, karena itu sebenarnya akan menguji cadangan tersebut. Dia tidak akan melakukannya. Itulah matlamatnya. Tidakkah kamu nampak? Tidakkah kamu faham? Kamu perlukan kami, Parti Republikan. Kamu mesti menalihkan semua cadangan dasar kamu ke arah pihak yang pro-Putin, pro-Iran, pro-China, anti-Amerika. Kamu perlu lakukan itu. Apa yang Tucker lakukan di sini bukanlah melancarkan sesuatu yang bersaing dengan Parti Republikan. Dia berdiri di luar Parti Republikan dan kemudian berkata bahwa kerana mereka tidak memberikannya kepadanya, itulah sebabnya kita kalah, itulah tujuannya. Dan itu hanyalah satu lagi sebab mengapa kita sebenarnya perlu berjuang, kerana orang ramai. Maksud saya, bolehkah Anda benar-benar percaya itu? Jika ini benar, dan sejujurnya, saya percayakan Ben Shapiro dalam hal-hal seperti ini. Tanpa ragu, jelas, lelaki ini memang tahu lebih banyak daripada sesiapapun tentang topik-topik ini. Tapi, bolehkah Anda percaya bahawa Tucker Carlson sanggup benar-benar menghancurkan Parti Republikan hanya untuk memuaskan egonya sendiri? Itulah yang dia sanggup lakukan sekarang supaya orang kembali menyokongnya. Itulah yang dia cuba lakukan seperti yang Ben katakan dan ia sangat menjijikkan. Orang yang mengambil berat tentang negara, orang yang benar-benar peduli tentang prinsip asas Amerika, perkara yang akan kita raikan hujung minggu ini. Kita sebenarnya perlu melawan dua kuasa. Satu ialah pihak kiri bersama DSA, dan satu lagi ialah kuasa sekutu mereka di pihak kanan yang terpesong, yang bersekongkol dengan mereka, yang berpelukan dengan mereka. Ada sebab kenapa Tucker Carlson dan Cenk Uygur kini menjadi kawan rapat yang berpelukan. Prinsip kita penting. Ada antara kita yang memegang prinsip yang sama sepanjang kerjaya politik kita. Ada antara kita yang tidak pernah berubah, walau sedikit pun. Ada antara kita yang sentiasa mempertahankan hak milik persendirian dan pasaran bebas. Ada antara kita yang sentiasa mempertahankan keamanan melalui kekuatan. Ada antara kita yang sentiasa mempertahankan nilai tradisional dan kebajikan tradisional. Ada antara kita yang tidak pernah berubah. Kami telah berada di sini sepanjang masa. Itulah sebabnya Daily Wire wujud. Itulah sebab ia diasaskan. Bukan sekadar sebagai jenama anti-kiri secara umum, tetapi kerana kami benar-benar mengambil berat tentang prinsip asas yang menjadi tunjang kepada asas negara ini. Jadi ya, ketika kita meraihkan 4 Julai hujung minggu ini, dan sudah tentu kita patut meraihkannya, kerana Amerika adalah tempat terhebat dalam sejarah planet bumi, dan keistimewaan terbesar yang Anda ada selain dilahirkan dalam keluarga yang kukuh, ialah dilahirkan di Amerika. Kita sememangnya patut meraihkannya, dan keluarga saya akan meraihkannya. Hei, kami berharap dapat menyambut kelahiran bayi pada 4 Julai. Tetapi kita semua perlu ingat bahawa ada tanggungjawab besar yang kita semua pikul dalam masa yang sangat berbahaya dan sukar dari segi politik ini. Kita perlu pastikan bahawa Amerika dapat bertahan dari ulang tahun ke-250, ke-251 kemudian, ke-300, dan seterusnya ke-500. Dan itu hanya akan berlaku jika kita terus mempertahankan prinsip-prinsip yang penting. Jika Anda tidak tunduk kepada pembohongan orang seperti Tucker Carlson di sebelah kanan atau Zora Mamdani di sebelah kiri, yang sekali lagi kini saling berpelukan. Anda tidak tunduk kepada komunisme dan Marxisme serta sosialisme yang menyamar sebagai sejenis konservatisme demi kebaikan bersama. Anda tidak mengikut telunjuk musuh-musuh Amerika, bahwa Anda tidak pergi ke Rusia untuk membodek mereka. Anda tahu, pertama sekali, saya harap dia akan menimang cahaya mata. Itu berita yang menggembirakan. Semoga berjaya kepada Ben Shapiro dan istrinya. Tapi Anda tahu apa yang menarik? Bila dia kata macam ada antara kita yang tak pernah ubah pendapat kita. Saya rasa itu memang betul. Kita dah terlalu biasa dengan orang yang tukar pendapat politik setiap 15 saat sampai ia rasa normal bagi kita. Tapi sebenarnya, tunggu sekejap. Mungkin anda patut percaya pada orang yang betul-betul memikirkan apa yang mereka yakini. Dan kemudian mereka tetap dengan pendirian itu. Jelas sekali, orang boleh berkembang, berubah, dan matang. Sudah tentu, tapi ada juga orang yang memang tahu apa yang mereka pedulikan dan tahu apa yang mereka hargai. Contohnya, saya tahu bahawa saya sangat mengambil berat tentang keluarga saya. Dan saya akan mempertahankan keluarga saya. Dan saya akan sentiasa mengambil berat tentang keluarga saya. Dan saya akan sentiasa mempertahankan keluarga saya. Saya tahu itu adalah benar. Bolehkah sesuatu yang benar-benar pelik berlaku? Maksud saya, tidak. Saya akan sentiasa menyayangi keluarga saya dan saya akan sentiasa melindungi keluarga saya dan saya akan sentiasa mempertahankan mereka. Dan saya tahu itu benar tentang nilai-nilai, tentang masyarakat saya, tentang perkara-perkara yang saya ambil berat. Dan saya tahu itu benar tentang Ben dan Daily Wire serta perkara-perkara yang mereka ambil berat. Dan saya tahu dengan pasti bahawa ia tidak benar tentang orang seperti Tucker Carlson. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.